Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak tengok cerita hantu. Dah pilih yang baru aja yang ni ya. Hai. Bandar Tokyo. Kos sara hidup untuk tinggal di Bandar Tokyo sangat-sangat tinggi. Malah Bandar Tokyo antara salah satu bandar dari 10 bandar dengan kos sara hidup paling tinggi di dunia. Antara yang menyumbang kepada faktor ini ialah rumah sewa di sekitar Tokyo yang sangat-sangat mahal. Kebiasaannya, kadar sewa rumah bersaiz kecil dan sempit di Jepun ialah sekitar 35k sehingga 50k yen ataupun 1.500 sehingga 2.000 ringgit. Kalau kita di Malaysia, itu adalah kadar sewa sebuah rumah yang luas dan selesa. Tapi bukan semua orang mampu untuk menyewa rumah yang mahal di Tokyo. Golongan-golongan ini ada pilihan untuk mendapatkan rumah sewa yang lebih murah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, diorang kena cari rumah yang berhantu. Wow. Rumah yang dikenali sebagai stigmatized property diterjemahkan menjadi rumah sial ataupun kita gunakan bahasa lembut iaitu rumah berhantu. Sebelum kita tengok secara terperinci rumah berhantu Jepun ini, pertama sekali kita tengok dulu kepercayaan masyarakat Jepun terhadap hantu. Kita boleh faham logik mereka di sebalik rumah sewa berhantu Jepun ini. Kepercayaan penduduk Jepun kepada hantu. Mengikut kepercayaan mitos penduduk Jepun, mereka percaya sesiapa yang meninggal, roh itu sama ada akan mendampingi mereka ataupun menghantui mereka yang masih hidup. Ada dua jenis roh di dalam kepercayaan masyarakat Jepun. Satu dikenali sebagai rekon. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia dan ritual pengebumian dijalankan dengan sempurna, maka roh si mati akan pergi dengan selamat ke alam kematian, berjumpa dengan sanak saudara yang telah pun meninggal dunia. Mereka ini kemudian akan menjadi pelindung kepada ahli keluarga yang masih hidup dan akan datang semasa satu perayaan. Perayaan memperingati orang yang sudah meninggal dikenali sebagai perayaan Obon, di mana mereka ini akan dipuja. Tapi ada satu lagi jenis semangat yang berbeza dengan rekon tadi. Mereka ini pula dikenali sebagai yurei. Ini selalunya roh dari mereka yang meninggal berseorangan ataupun akibat dibunuh, dianiaya, mereka yang membunuh diri dan berbagai lagi cara meninggal yang tragis dan sadis. Dengan itu, mayat mereka tidak dikebumikan dengan betul. Roh-roh ini kemudian boleh merentasi alam kematian pergi ke dunia kita. Mereka akan datang dengan membawa dendam ataupun ketidakpuashatian mengganggu manusia yang masih lagi hidup. Berbalik kepada tajuk utama kita, rumah sewa berhantu Jikobuken. Di Jepun, kalau sesebuah rumah pernah berlaku kematian, maka rumah tersebut dianggap sebagai berhantu. Dengan itu, kadar sewa untuk rumah yang macam tu jatuh 1/4 dari harga biasa. Contohnya, kalau harga sewa purata di Jepun ialah Rp1.500, maka 1/4 daripada 1.500 ini ialah 375 sahaja. Kadar jualan juga rendah. Ada rumah hantu yang diberikan diskaun sebanyak 30 sehingga 50% dari harga asal. Dan antara sebab harga sewa ataupun harga jualan jatuh, satu, tiada orang yang mahu tinggal di rumah tu. Jadi daripada dibiarkan kosong, lebih baik tuan rumah memberikan kadar sewa yang murah. Ini akan menarik perhatian mereka yang terdesak untuk mencari rumah. Dan diorang akan pasrahkan diri untuk menyewa di sana. Sebab kedua, mereka percaya sesiapa yang tinggal di rumah tu akan ditimpa nasib malang. Belum cerita lagi pasal kena ganggu roh jahat di sana. Selalunya yang berani mengambil risiko macam ni ialah golongan bujang. Mereka yang berkeluarga akan selalu mengelak dari menyewa di rumah macam ni, terutamanya yang ada anak kecil. Jikobuken. Budaya percaya kepada rumah berhantu ni dikenali sebagai Jikobuken. Kepercayaan ini
diiktiraf oleh Undang-Undang Perumahan di Jepun, di mana pemilik rumah hantu ini perlu memberikan maklumat terperinci tentang rumah tersebut kepada pembeli. Macam mana penyewa yang lalu meninggal, apa sebabnya, bila, tarikh dan sebagainya. Ini semua mesti dinyatakan dengan terperinci di dalam kontrak di antara tuan rumah dan penyewa. Semasa menandatangani kontrak ini, tarikh dan sebagainya. Ini semua mesti dinyatakan dengan terperinci di dalam kontrak di antara tuan rumah dan penyewa. Semasa menandatangani kontrak ini, penyewa perlu faham dan terima sejarah rumah tu sebelum menandatangani kontrak. Kalau syarat ini tidak dipatuhi oleh tuan rumah, maka kontrak di antara mereka boleh terbatal dan tuan rumah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Namun begitu, penyewa pertama sahaja selepas insiden kematian perlu dimaklumkan. Penyewa selepas itu tidak lagi perlu dimaklumkan. Selepas penyewa pertama keluar, maka rumah tersebut tidak lagi dianggap sebagai rumah Jikobuken dan kadar sewa akan naik semula seperti harga rumah yang lain. Bayangkan terlalu banyak rumah Jikobuken ini sehinggakan ia menjadi satu pasaran untuk rumah Jikobuken ataupun pasaran rumah berhantu. Kenapa? Disebabkan harga sewa yang murah, permintaan untuk rumah sewa berhantu ini pun meningkat. Untuk mereka yang mahu menyewa di sini, ada ejen yang khusus untuk menyewakan rumah ini. Banyak yang saya tengok di internet dan kebanyakannya pelancong yang datang ke Tokyo senaja pula mahu tinggal di Jikobuken. Bila mana penduduk Tokyo mahu mengelak dari tinggal di sana, mereka pula berpusu-pusu mahu tinggal di sana. Dan di antara banyak-banyak jenis kematian, yang orang paling takut ialah tinggal di rumah berhantu di mana pernah berlaku kes pembunuhan. Mereka percaya roh-roh yang dibunuh ialah roh Yurei ataupun roh jahat yang paling ganas sekali. Apa tidaknya mereka mati menyimpan dendam. Dengan itu mereka akan muncul semula dengan membawa dendam yang membara. Melawat Jikobuken. Sekarang kita akan melihat antara contoh rumah Jikobuken yang ada di luar sana. Rumah pertama ialah dari YouTube channel Asian Boss. Mereka meminta seorang ejen rumah untuk melawat rumah Jikobuken. Walaupun telah dibersihkan, rumah yang mereka lawat ini masih mempunyai bau busuk di sekeliling rumah. Dan kisah rumah itu melibatkan pemilik rumah asal yang tinggal berseorangan dan mati berseorangan. Bekas lantai di mana mayat dia ditemui masih lagi kelihatan sehingga hari ini. Macam mana dia boleh meninggal? Anda boleh tengok episod di channel YouTube Asian Boss. Kamu check it out, temu bual diorang memang sangat-sangat menarik. Seterusnya kita akan melihat rumah Jikobuken yang dimuat naik di YouTube channel Guardian Culture tentang seorang pelawak yang di dalam misi mencari rumah hantu untuk disewa di sekitar Jepun. Sama juga dengan video Asian Boss tadi, mereka meminta ejen untuk membawa ke rumah Jikobuken. Apa yang pelik, tujuan utama pelawak ni tinggal di sana sebab dia mahu mencari bahan untuk membuat lawak. Rumah yang anda lihat ini telah ditinggalkan selama 5 tahun tidak berpenghuni. Penyewa rumah ni meninggal berseorangan di sini. Dari rumah tu mereka ke rumah seterusnya yang terletak tidak beberapa jauh dari lokasi asal. Di rumah ni pula pernah tinggal pasangan suami isteri di mana mereka meninggal di sini, membuatkan rumah itu tidak dihuni selama 20 tahun. Kepada mereka yang berminat untuk menonton video penuh Guardian Culture ataupun Asian Boss, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Bayangkan, penduduk Jepun mengambil serius rumah-rumah yang mempunyai kisah silam menakutkan dan menyeramkan. Malah nilai rumah-rumah tu pun jatuh mendadak. Kalau di sini macam mana pula? Macam mana penerimaan masyarakat kita tentang rumah-rumah berhantu yang wujud di seluruh Malaysia? Mungkin itu topik untuk episod yang seterusnya. Apa-apapun, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekarang kita tahu budaya rumah hantu di Jepun, budaya Jikobuken. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian menarik kita pada hari ini tentang budaya di Jepun dan macam mana